Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada beberapa soalan pada saya pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan bersembang ketika muazzin sedang azan. Apa hukum bersembang ketika muazzin sedang melaungkan azan? Untuk jawab soalan ini, saya kongsikan dengan tuan-tuan ada satu soal jawab yang saya siapkan beberapa tahun yang lalu berkaitan dengan soalan yang lebih kurang sama. Dia tanya, apakah hukum menjawab azan sunat ataupun wajib? Bukankah ada arahan dari Nabi yang menyuruh kita menjawab azan? Jadi kita kena tahu dulu hukum jawab azan tu apa, baru kita boleh tahu hukum bersembang ketika azan dilaungkan. Oleh kerana itu, dalam jawapan ini saya sebut hukum menjawab azan adalah sunat bukan wajib. Hukum menjawab azan adalah sunat bukan wajib. Sunat yang dimaksudkan iaitulah sesiapa yang menjawab azan dia dapat pahala. Sesiapa yang tidak menjawab azan dia tidak berdosa. Itu sunat. Itu maksud sunat. Ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Apa-apa yang diberi pahala sesiapa yang melakukannya dan tidak diberi dosa sesiapa yang tidak melakukannya. Itu maksud perkara sunat, dan dia bukan wajib. Saya sebut lagi dalam jawapan ini, menjawab azan ini disuruh oleh Nabi SAW berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan daripada baginda. Antaranya adalah berdasarkan hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah bersabda, apabila kamu semua mendengar seruan azan, maka jawablah seperti yang dilaungkan oleh muazzin itu. Ada arahan daripada Nabi, akan tetapi kita kena tahu sesuatu arahan daripada Rasulullah SAW, dia memungkinkan kepada dua hukum. Dia mungkin membawa kepada dua hukum. Pertama, mungkin membawa hukum wajib. Kedua, mungkin membawa hukum sunat. Jadi jika ada bukti lain yang menunjukkan arahan Nabi itu tidak membawa hukum wajib, sebaliknya membawa hukum sunat, maka kita kata dia sunat. Walaupun ada hadis arahan, tetapi arahan ini tidak cukup untuk kita mengatakan menjawab azan hukum wajib. Tak cukup. Kenapa? Saya sebut di sini, hukum harus menjawab azan ataupun hukum sunat menjawab azan itu pula diambil antaranya ada arahan daripada Nabi, tapi kenapa kita kata sunat? Sebab apa? Kerana tengok apa dia? Kerana kita tengok dari perbuatan para sahabat Nabi SAW. Antaranya Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, berdasarkan asar yang diriwayatkan daripada Tha'labah bin Malik, yang mana beliau berkata, kanu yatahaddatsuna yaumal jumu'ah wa Umaru jalisun 'ala al-mimbar fa idza sakata al-mu'adhdhin qama Umar falam yatakallam ahadun. Yang bermaksud, kata Tha'labah bin Abi Malik, dia berkata adalah mereka dahulu, yakni di zaman Umar, orang Islam di zaman Umar, mereka bersembang pada hari Jumaat, sedangkan Umar pada ketika itu sedang duduk di atas mimbar dan muazzin sedang melaungkan azan. Hari Jumaat ni, hari Jumaat, khatib ketika Umar Ibn Al-Khattab menjadi khalifah, hari Jumaat khalifah yang menyampaikan khutbah, khalifah yang mengimamkan salat. Sebab itu menunjukkan kedudukan imam tinggi di dalam Islam. Jadi bila di zaman Umar menjadi khalifah, pada hari Jumaat Umar masuk dalam masjid, dia terus naik ke mimbar, kemudian dia memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia duduk. Bila dia duduk, muazzin melaungkan azan Jumaat. Ketika muazzin melaungkan azan Jumaat, Umar duduk di atas mimbar. Kata Tha'labah bin Abi Malik, kanu yatahaddatsun, jemaah yang berada di bawah ni duduk bersembang.
Mereka duduk bersembang. Apabila habis azan, Umar bangun untuk menyampaikan khutbah. Umar mula menyampaikan khutbah. Semua orang Islam di zaman Umar semua senyap mendengar khutbah daripada Umar bin Al-Khattab. Kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, di dalam kitab di Tamamul Minnah, dia kata faidah fi hadzal athar dalilun ala adami wujubi ijabati al-muadzin li jarayanil amal fi ahdi Umar ala at-tahadduth fi athna'il adhan. Kata dia, saya bacakan terjemahan dia, asar ini, kisah yang diriwayatkan yang berlaku di zaman Umar, menjadi dalil atas tidak wajibnya menjawab azan, kerana berlakunya perbualan ketika azan di zaman Umar dan Umar diam, yakni tidak menegur perbuatan tersebut. Kalaulah menjawab azan itu wajib, siapa yang bercakap ketika azan dilaungkan berdosa? Mustahil Umar diam, mustahil. Silat-silat dia turun, dia tampak seorang-seorang. Umar, siapa tak kenal Umar? Orang yang berani, tegas apabila perintah Allah dilanggar. Jadi bila Umar tak marah, menunjukkan perkara itu bukan wajib. Itu bukti itu ataupun huraian itu menunjukkan jawab azan bukan wajib. Jadi kalau kita kembali kepada soalan yang ditanya, bersembang ketika muadzin sedang melaungkan azan, hukumnya harus, kerana menjawab azan hukumnya sunat. Itu soalan pertama. Soalan kedua, bersalam ketika khatib sedang baca khutbah. Bersalam ketika khatib sedang baca khutbah. Hadis yang sahih, Nabi SAW melarang seseorang berkata-kata ketika khatib berkhutbah. Kata Nabi, idza qala, jika seseorang daripada kamu berkata kepada sahabat dia, ansit, duduk diam, wal imamu yakhtub, ketika itu imam sedang menyampaikan khutbah, faqad lagaut, telah sia-sia Jumaat dia. Maksudnya pahala Jumaat dia tak dapat. Jumaat dia sah, tapi pahala Jumaat dia tidak dapat. Ada hadis lain melarang orang Islam main batu kerikil ketika khutbah disampaikan, kerana masjid di zaman Nabi bukan masjid seperti kita yang berkapet ni. Masjid zaman Nabi berlantaikan pasir yang berbatu, batu-batu kecil lah. Jadi sebahagian di kalangan orang Islam tu ketika khutbah disampaikan, dia duk main batu. Dulu, sekarang saya tak pasti, dulu kita duk main, duk lekih kat kapet tu, dengan kunci kita duk lekih. Nabi larang semua. Jadi isu dia, apakah bersalaman ini termasuk memalingkan seseorang dari memberi perhatian kepada khutbah? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau tegur kawan yang bersembang, diam. Tegur diam tu pasal apa? Nak suruh dia dengar khutbah. Nabi tak lagi, apatah lagi bersalam. Kerana itu tak perlu bersalaman ketika masuk di dalam masjid dan imam sedang berkhutbah. Tak perlu bersalaman. Dia masalah ni timbul disebabkan sikap masyarakat kita. Apa dia? Sebab mereka masuk ke dalam masjid, mereka tak duduk di depan. Mereka suka duduk di belakang. Jadi bila orang yang datang lewat, dia nak main ke depan. Satgi kalau langkah satgi, dia kata, orang kata dia biadab pula, kurang ajar pula. Jadi cara beradab, dia cuik paha, dia cuik bahu, disalam terlebih dahulu untuk dia langkah ke hadapan. Ini masalah. Bila kita tak buat satu perkara yang Rasul ajarkan kepada kita, akan membawa kita kepada melanggar perintah-perintah yang lain. Bahkan kita kena tahu apa pun yang penting sepatutnya kita mai ke depan. Kerana itu termasuk di dalam adab di dalam majlis. Dalam hari Jumaat, dalam majlis apa-apa, yang sebaiknya, yang terbaiknya adalah kita memenuhkan bahagian di hadapan. InsyaAllah kalau penuh depan semua, siapa yang masuk kemudian dia duduk di belakang. Dia duduk di belakang.
Jadi soalan ni bersalam ketika khatib sedang baca khutbah, kita kata tak bersalam. Tidak bersalam ketika khatib membaca khutbah. Cuma masalah dia apa? Masalah dia bagaimana kita nak tangani masyarakat kita. Kalau dia masuk, dia huluk tangan, susah tu saya, wallahu alam. Saya pun tak tahu bagaimana cara yang terbaik. Apakah mungkin untuk kita sambut salam dia tapi kita tetap memberi perhatian kepada khutbah? Wallahu alam. Kalau tuan-tuan tanya saya tak tahu. Wallahu alam. Tak tahu nak kata apa. Susah benda-benda ni kerana dia sangkut banyak perkara. Tapi kalau tuan-tuan tak sahut terus, tak sambut terus, hak tuan-tuan. Hak tuan-tuan. Kerana kita kena tahu bersalaman. Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i, dia tak bagi bersalaman selepas salat. Ibnu Hajar Al-Haytami, dia kata melainkan orang yang baru datang dari jauh, baru datang dari permusafiran, datang sekali sekala, maka itu termasuk di dalam sunnah untuk kita tana'uq, anaqah, tana'uq, berpeluk. Kita berpeluk dan kita bersalaman. Tapi kalau duk selalu jumpa, tak ada keperluan untuk bersalaman. Bersalaman tu ada sunnah dia. Dalam hadis Nabi kata, dua orang Islam yang bertemu kemudian bersalaman, gugur dosa-dosa mereka seperti mana gugurnya daun-daun pokok. Ada anjuran untuk kita bersalaman. Tapi kita jangan bantah terus orang bersalaman, kerana barangkali suasana masyarakat dahulu dengan hari ini berbeza. Masyarakat dahulu ni mereka bekerja bersama. Di zaman Umar dia ada diwan. Diwan ni maksudnya zaman Umar ni orang buat kerja, katalah buat tanam tamar atau seumpamanya. Dia ada senarai grup. Dia buat grouping. Ada grup pertama, grup kedua ni, grup ni pergi buat kerja sama-sama. Grup ni pergi buat kerja sama-sama. Saya percaya masyarakat kita dulu pun mesti ada. Saya contoh tengok cerita filem Melayu Nujum Empat Belalang. Nujum Empat Belalang kan, yang malah tu kan, Nujum Empat Belalang. Ketua kampung dengan orang kampung tu pergi rumah Empat Belalang tu, ajak pergi buka tanah. Saya ingat tu. Yang menunjukkan zaman dulu memang ada buka tanah tu, ketua kampung tertentu dia ajak orang kampung dia pergi buat ramai-ramai buka tanah. Kemudian mereka bahagi sama mereka. Wallahualam, kita tak tahu cara orang dahulu bagaimana. Tapi sistem tu ada. Jadi apabila masyarakat pada zaman tu mereka sentiasa bekerjasama, dah tentu mereka selalu berjumpa. Tapi kita hari ini jiran 2-3 buah rumah selepas kita tak tahu apa cerita dah. Betul tak? Tak tahu. Mari masjid, rumah dia berselang dengan rumah kita 2-3 buah. Kita tak tahu apa cerita dia. Dia ada di kampung ke, dia keluar ke apa, kita tak tahu. Bahkan di kalangan sekarang ni masyarakat zaman berubah. Jiran kita pergi umrah pun kita tak perasan. Dulu tuan-tuan pergi umrah macam mana? Buat kenuri apa segala macam, panggil adik-beradik makan, buat kenuri apa semua. Pasal apa? Nak pergi umrah. Hari ni seminggu 2 tak jumpa dia, kita jumpa dia. Mana pula baru lama tak nampak hang, tak perasan. Dia kata baru balik dari umrah. Baru balik dari umrah. Terkejut kita, baru balik dari umrah. Hari ni zaman dah masyarakat berbeza. Pergi Mekah 8 jam saja. Kita pun kadang-kadang kita tahu kawan kita pergi umrah dengan melalui gambar dia hantar itu saja. Jadi jangan cepat sangat bantah orang. Jangan jadi kita duk jumpa hari ni, duk jumpa tiba-tiba sebelum salat bersalam, selepas salat bersalam. Ialah kalau perkara itu termasuk di dalam adat tak ada masalah, tapi jangan dijadikan dia seperti satu syiar dan dikaitkan dengan ibadat. Selepas salat aja mesti nak bersalaman, seolah dia jadi satu syiar yang mana solat itu seperti tidak berapa nak sempurna tanpa bersalaman. Jangan jadi sampai begitu. Jangan jadi sampai suasana begitu. Kerana ada di kalangan ulama yang membantah perbuatan tersebut, antaranya Syekh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah. Wallahu a'lam.
Ya. Sama juga. Pergerakan tabung ketika khutbah Jumaat sama juga. Tabung tu kalau nak buat kutipan sebelum khutbah ataupun selepas khutbah. Ada orang kata tak dapat duit banyak. Bukan satu kewajipan dapat duit banyak. Siapa nak sedekah, sedekah. Letak tabung di bahagian pintu keluar dan seumpamanya. Itu tak semestinya. Waktu saya kecil-kecil, waktu saya sekolah rendah, sekolah menengah tingkatan 1 dan 2 tu, di masjid ada bilal yang jalan kan, dari satu saf ke satu saf ketika khutbah sebelum khutbah. Tapi itu di negeri lain. Ini bilal dia jalan ketika sebelum khutbah, selepas azan pertama. Kerana sebahagian masjid di sebahagian negeri lain, mereka bila azan pertama tu masjid dah ramai orang. Jadi azan kedua dilaungkan, masjid hampir penuh. Jadi selepas azan pertama tu, selepas mereka salat sunat, ada bilal yang bawa tabung masjid. Kita diperlih ada satu azan Jumaat, kita kena kempen kepada orang ramai untuk datang awal ke masjid. Sebelum azan Jumaat kita kutip. Boleh buat macam tu? Wallahu a'lam. Kerana perbuatan mengutip itu juga, mengutip ataupun tolak tabung itu juga memalingkan perhatian orang ramai dari mendengar khutbah kepada tabung masjid. Wallahu a'lam. Boleh? Kita pergi kepada kitab kita, Kitabul Iman. Kita berhenti pada muka surat yang saya tanda ni 102. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kita diperintah supaya kasih kepada baginda lebih daripada kasih kepada ibu bapa. Yani penulis kitab membicara tentang satu tuntutan di dalam agama Islam, iaitu orang Islam keseluruhannya dituntut untuk menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih dari segala-galanya. Lalu dia kata kita diperintah supaya kasih kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih daripada kasih kepada ibu bapa, anak pinak hingga kepada diri sendiri. Cinta ni tuan-tuan ada beberapa jenis. Kalau tuan-tuan perasan tak perasan ada beberapa kumpulan. Pertama, barangkali kita kata cinta kepada orang tua, ibu bapa kita. Barangkali cinta kepada orang tua ni kita boleh kata cinta disebabkan al-ijlal wa ta'zim, mengagung dan memuliakan orang tua kita. Cinta orang tua, ibu bapa, cinta kerana mengagung dan memuliakan orang tua. Ada juga cinta disebabkan belas kasihan dan sayang, seperti cinta seorang ayah kepada anak dia. Belas kasihan, kita belas kerana anak kita tu lemah. Jadi kita belas seorang ibu yang sanggup berkorban untuk menjaga anak dia. Kenapa dia sanggup melakukan perkara itu? Kerana belas kasihan kepada anak. Itu cinta juga. Ada juga cinta yang kita boleh kata sebagai cinta sebagai membalas cinta orang kepada kita. Seperti kasih sayang kita, cinta kita kepada sesama orang Islam. Orang Islam yang lain dituntut untuk sayang kepada sesama orang Islam, maka begitu juga kita dituntut untuk sayang kepada orang yang sayang kepada kita. Sayang kepada Nabi SAW perlu lebih dari segala-galanya. Perlu lebih dari segala-galanya. Bahkan sabit di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ataupun Bukhari, saya tak pernah ingat. Sehingga Nabi membuat perumpamaan, orang yang sempurna iman dia adalah orang yang bersangatan cinta kepada aku, yang dituntut iaitulah apabila dia mampu untuk tebus Nabi sekalipun dengan harta dan mak ayah dia. Katakan Nabi, mak ayah kita sanggup korbankan mak ayah untuk menyelamatkan Nabi SAW. Sampai ke tahap itu. Siapa yang pergi sampai ke tahap itu, maka dia telah sampai kepada kemuncak iman kepada Nabi Muhammad SAW.
Jadi kita pada hari ini kena renung-renung balik cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah, maka sudah tentulah akan rasa rindu dan teringin nak berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita teringin. Kita kena ada perasaan teringin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud tidak beriman yang dimaksudkan di sini iaitu tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman seseorang kamu hingga dia kasih kepadaku, yakni cinta kepada aku lebih daripada cinta dia kepada bapa dia, cinta dia kepada anak dia, dan cinta dia kepada manusia sekaliannya. Rasul paling yang dia cinta, individu yang paling dia sayang dan cinta adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu tuan-tuan akan tengok para sahabat melakukan perkara ini. Di kalangan sahabat yang sanggup membunuh, berperang dengan kaum keluarga dan membunuh bapa mereka sendiri kerana memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tahap cinta, itu tahap iman yang paling tinggi. Kata dia, penulis kitab Abdullah bin Hisham berkata, sahabat Nabi ni Abdullah bin Hisham berkata, kami bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda memegang tangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Nabi pegang tangan Umar. Maka Umar berkata kepada baginda, ya Rasulullah, saya kasih ataupun sayang kepada engkau lebih daripada segala-gala selain daripada diriku sendiri. Umar, ketika ini Umar bercakap dari sudut kebiasaan manusia begitulah. Dia sayang kepada sesuatu tak lebih seperti mana dia sayang pada diri dia. Yang paling dia sayang sendiri adalah diri dia. Jadi Umar pada ketika itu dia bercakap dari sudut pada kebiasaannya begitu. Tabiat manusia biasanya dia cinta sesuatu, cinta sungguh, tetapi tak lebih dari dia cinta pada diri dia. Umar cakap dari sudut kebiasaan. Bila Umar kata sedemikian, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam membalas, demi Tuhan yang diriku di tangannya, kata Rasulullah, tidak sempurna iman engkau hingga engkau kasih kepadaku lebih daripada diri engkau sendiri. Wahai Umar, engkau mesti cinta kepadaku lebih daripada cinta kamu kepada diri kamu sendiri. Amanahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajaran Islam kepada para sahabat. Barangkali kita kalau nak cakap ni, kita tak tergamak nak cakap. Sebab apa? Nanti orang kata, tu dia lah, sampai tak retu nak suruh orang cinta kat dia. Tetapi tanggungjawab Rasulullah bukan tanggungjawab emosi, perasaan, bukan. Tanggungjawab Rasulullah adalah menyampaikan perintah agama kepada umat. Sekalipun perintah itu seperti macam fitrah manusia, seperti macam mana suruh orang cinta lebih daripada diri. Tapi itulah yang dikehendaki oleh Allah. Maka wajib kita berusaha untuk sayang kepada Nabi lebih daripada kita sayang kepada diri kita sendiri. Bila Nabi sebut sedemikian, Umar pun berkata, aku kasih kepada engkau lebih daripada diriku sendiri. Wahai Rasulullah, jika begitu sekarang aku sayang kepada engkau lebih dari diri aku sendiri, wahai Rasulullah. Dan sememangnya sebegitulah Umar. Dan sememangnya Umar sayang kepada Nabi lebih dia sayang pada diri dia sendiri. Demikianlah yang dilakukan oleh kesemua para sahabat, kerana mereka telah membuktikan dengan penuturan percakapan mereka, dan mereka juga membuktikan dengan pengorbanan yang telah mereka lakukan untuk Allah dan Rasul. Sanggup menggadai nyawa, harta keseluruhannya untuk membela dan berdakwah kepada Allah dan Rasul. Bila Umar sebut sedemikian, lalu baginda membalas, sekarang sempurnalah iman engkau wahai Umar, apabila engkau menjadikan aku yang lebih kamu cintai sekalipun terhadap diri kamu sendiri, berbanding diri kamu sendiri, maka pada ketika itu wahai Umar, sempurnalah imanmu. Jadi hadis ni yang pentingnya, hadis nak beritahu kepada kita kalau nak sampai tahap iman yang sempurna, kita mesti sayang Nabi SAW lebih dari kita sayang kepada diri kita sendiri. Kata dia lagi, wajib kita beriman bahawa Allah telah
membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mukjizat-mukjizat yang membuktikan kebenaran baginda pada tiap-tiap ajaran yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengurniakan kepada Nabi ciri-ciri yang menjadikan baginda layak disayangi dan dicintai lebih dari segala-galanya. Tuan-tuan cakap dari sudut apa? Dari sudut keindahan rupa paras. Nabi lah orang yang paling indah rupa parasnya. Tuan-tuan nak cakap yang mana biasanya manusia ni dia tengok sesuatu yang indah rupa parasnya, dia akan datang rasa sayang dan cinta. Mungkin juga kecintaan dan kesayangan itu datang apabila melihat sifat-sifat murni yang ada pada seseorang. Sifat-sifat murni, budi pekerti yang mulia ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba tuan-tuan bayang ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat tentang akhlak Rasulullah, tanya dekat isteri, bukan tanya kat orang lain. Kita agak-agaknya kalau orang tanya kat isteri kita, akhlak kita, agak-agaknya isteri kita nak kata apa kat kita? Boleh lah di luar rumah nampak warak, pijak semut tak mati, baik masya-Allah, lembut masya-Allah, orang duk kata. Pendiam masya-Allah, baiklah orang ni. Mai tengok dalam rumah, tengok. Kami tahulah perangai suami kami macam mana. Orang perempuan dia akan bagi tahu begitu. Tetapi tuan-tuan, Rasulullah memiliki beberapa orang isteri. Orang tanya kepada Aisyah, isteri yang paling muda. Satu-satunya isteri baginda yang baginda kahwin, dia dalam keadaan anak dara. Orang tanya kepada Aisyah tentang akhlak Rasulullah. Apa Aisyah jawab? Aisyah kata, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah nak tahu, baca Quran. Itulah akhlak Rasulullah. Apa yang ada dalam Al-Quran, itulah akhlak Rasulullah. Isteri jawab begitu. Seorang isteri menunjukkan tak boleh banding akhlak dan budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sekadar itu, bahkan Allah juga telah mengurniakan beberapa mukjizat, kata penulis kitab ni, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran Al-Karim adalah mukjizat baginda yang paling terang, bahkan yang paling besar juga. Al-Quran yang kita baca pada hari ini adalah mukjizat baginda yang paling agung sekali, yang mengajar, yang mencabar manusia hingga ternyata mereka tidak kuasa mengubah seperti Al-Quran. Mengubah di sini maksudnya membuat. Bahasa Melayu ada mengubah. Orang biasa guna untuk gubah bunga, orang kita sebut kan, gubah bunga, bukan mengubah, memindah kan. Kalau kita kata memindah kan, tak faham perkataan ni. Jadi penulis ni orang Thailand, Mamtani, jadi mungkin bahasa mereka begitu. Dia kata Al-Quran itu yang mencabar sifat, bahkan sebenarnya sifat mukjizat itu sendiri mencabar. Sebab tu mukjiz ni sesuatu yang melemahkan pihak lawan, itu mukjiz. Jadi Al-Quran memang mencabar orang-orang yang tidak beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah untuk mencipta satu surah yang seumpama dengan satu surah Al-Quran. Ternyata mereka tidak mampu. Kesemua mereka tidak mampu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin." فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Yang bermaksud, dan jika kamu tetap dalam keraguan. Yang dimaksudkan jika kamu di sini, dia kuntum ni maksudnya kamu semua. Dan jika kamu semua tetap dalam keraguan. Yang dimaksudkan dengan kamu semua ni adalah golongan kafir dan munafik, yang masih ragu akan kebenaran wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah dari Allah. Mereka masih ragu. Sedangkan mereka kenal Muhammad, Nabi Muhammad itu siapa? Orang yang tak reti membaca, tak reti menulis. Ayahnya mati ketika dia masih berada di dalam perut ibu dia. Muhammad bin Abdullah itu mak dia mati ketika dia berumur, ketika mumayyiz, belum balik, dah mati maknya.
lalu dia dipelihara oleh datuk dia, kemudian datuk dia meninggal dunia, dipelihara oleh bapa saudara dia, dia tak sempat untuk belajar. Sedangkan orang Arab di zaman Nabi yang jaga bahasa mereka, mereka ada pasar ni, Ikah sebagai contoh, pasar yang diadakan pertandingan sajak syair sajak ni, sehingga seseorang boleh menjadi kaya raya apabila dia berjaya mencipta syair yang boleh memuji seseorang pemimpin yang kaya, lalu dicampak begitu saja duit kepada dia, dia jadi kaya, duit emas, perak, kerana puji, dengan puji pemimpin dengan bahasa yang begitu indah. Jadi kita kena tahu masyarakat Arab di Mekah di zaman Nabi bukan orang yang tak ada pelajaran. Maksudnya dari sudut bahasa mereka terlampau menjaga bahasa mereka. Tapi Nabi tak ada peluang untuk belajar semua itu. Tiba-tiba bila Nabi berumur 40-an, Nabi mendatangkan sesuatu bahasa yang pakar-pakar bahasa di zaman itu tak mampu menandinginya. Cuba tuan-tuan bayang, seorang kalau ada dalam zaman kita ni, seorang tak sekolah, katalah anak orang asli, tak sekolah apa-apa, tiba-tiba dia dah besar, dia boleh ungkapkan perkataan-perkataan bahasa Melayu yang hebat-hebat. Bukan dari dia, tentu bukan dari dia. Sebab tu jelasnya Muhammad bin Abdullah ini seorang Nabi dan Rasul pada nisbah musyrik, pada nisbah orang Quraisy begitu jelas, tak ada keraguan lah sama sekali. Kalau ada orang yang ragu, memang dia degil dan keras kepala. Kerana itu mereka layak dikenakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu semua tetap dalam keraguan tentang Al-Quran, sebahagian ada sebut tentang sebab turun ayat Al-Quran ni, iaitulah di mana sekumpulan orang musyrikin mereka datang kepada Nabi dan mereka cabar Nabi Muhammad. Oh, ini ayat, itu kisah lain. Tak apa, kita baca terjemahan ni. Jika kamu semua tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami, yakni Muhammad, maka buatlah satu surah sahaja yang seumpama Al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolong kamu selain Allah jika kamu memang orang yang benar. Orang Mekah ada tak cuba buat Al-Quran? Cuba lawan. Ada yang sahut tak cabaran? Ada yang sahut. Antaranya Musailimatul Kadzdzab, dia ada cabar. Antara yang dia cabar, dia kata al-fil wa ma adraka ma fil. Kan Al-Quran apa dia? Al-Quran apa? Al-Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah, kan? Dia buat ayat, dia dakwa dia juga terima wahyu, al-fil wa ma adraka ma fil. Lepas tu saya tak ingat lagi apa dia sebut. Gajah, apa yang kamu tahu tentang gajah? Apa yang nak peliknya? Gajah semua boleh tengok gajah. Lepas tu dia cerita lahu apa, saya tak ingat, belalai apa salah, tak ingat saya. Dia ada gajah belalai, dia ada belalai yang panjang dan ada dua gigi yang besar, lebih kurang begitu dia buat. Orang Arab dengar, apa faedah hang buat benda tu? Hang cerita tentang gajah, hang tak payah cerita, kami tahu gajah tu memang ada belalai panjang, tak ada manfaat. Sebab tu Musailimah, orang kita sebut Musailimah, saya tak tahu, saya dengar Syekh Haraq ni sebut Musailimah, tapi orang kita sebut Musailimah, wallahu a'lam. Satu ketika Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ketika dia masih kafir, sebelum dia masuk Islam, dia jumpa Musailimah tadi ni. Lalu Musailimah tanya kepada dia, apa wahyu yang baru turun kepada sahabat kamu? Dia masukkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Amr ibn al-As dia kata, baru ada turun satu wahyu. Apa dia? Iaitulah dia pun baca, wal 'asr innal insana lafi khusr, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, melainkan orang-orang yang berpesan-pesan dengan kebenaran dan berpesan-pesan dengan kesabaran. Pengajaran yang begitu hebat. Kalau tuan-tuan nak cungkil pengajaran, berhelai-helai muka surat kita boleh cungkil, ulama tulis manfaat.
Lalu Musailamah kata, oh, aku pun turun pula ayat Al-Quran yang wahyu kepada aku. Dia kata, saya tak ingat juga al-wabar wal wabar disebut begitulah. Tak ingat ayat Quran yang dia reka. Habis dia baca ayat Quran tu, dia kata kepada Amr ketika itu kafir. Dia kata, apa pandangan kamu wahai Amr dengan wahyu yang turun kepada aku? Wabar tu binatang, dia macam tikus padang pasir. Dia cerita pasal tikus padang pasir. Amr bila dia dengar perkataan Musailamah yang dakwa itu wahyu Allah Taala kepada dia, kata Amr ibn al-As, wallahi, dia kata, demi Allah, inni a'lam annaka ta'lam annaka kadzdzab. Kata Amr ibn al-As, wahai Musailamah, demi Allah, sesungguhnya aku tahu bahawasanya engkau pun tahu yang mana aku mengetahui kamu ni pembohong aja. Tak ada benda yang betul yang kamu cakap. Kata Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ada percubaan mereka surah, tetapi ternyata tidak boleh menandingi ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, maka jika kamu tidak dapat, maksud ayat Al-Quran, maka jika kamu tidak dapat membuatnya, yakni tidak dapat menandingi ayat Al-Quran, dan pasti kamu tidak dapat membuatnya, maka jagalah diri kamu daripada api neraka. Oleh kerana itu, berimanlah segera kepada wahyu yang diturunkan kepada Muhammad. Kerana apa? Takutlah kamu dari dicampakkan ke dalam neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak mahu beriman kepada wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak sebut satu perkara pasal dia tak keluar daripada fikiran saya ni, iaitu saya waktu mengaji dulu ada seorang pensyarah. Tapi ni contoh, kita tak sebutlah nama kan. Contoh jangan buat. Contoh jangan buat seperti pensyarah. Pensyarah ni kami dalam kelas, dia mengaji, tak ingat subjek apa dia bawa. Dia suruh kami semua bawa, esoknya kena bawa syair Melayu, bahasa Melayu. Lalu semua bawa lah. Kemudian dia tunjuk beberapa orang, baca syair. Semua ambil syair bahasa Melayu kan. Baca. Sedap lah bunyinya. Bahasa dia, rhythm dia punya rima apa semua macam sedap. Kemudian ditulis, saya tak ingat ayat Quran, saya ingat wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ditulis di whiteboard. Kemudian dia tanya kat pelajar, mana lebih indah? Saya nak bagi tahu, cara dia tak kena. Cara dia tak kena. Yang mengetahui keindahan Al-Quran bukan orang Melayu yang buta Arab. Orang Melayu yang tak reti Arab, macam mana dia nak merasai keindahan Al-Quran? Dia tak akan dapat rasa. Dia akan rasa syair Melayu lebih indah daripada Al-Quran. Dia nak cabar, kalau nak tengok keindahan, mesti dengan orang Arab yang mahir berbahasa Arab. Tahu tata bahasa dia punya orang bahasa lah yang dapat merasai perkara tu. Tanya ke orang Melayu, dengan dia sendiri pun tak faham apa dia wal asr innal insana lafi khusr, dia tak faham. Macam mana dia nak merasai keindahan? Sebab tu bahayalah nak berdakwah kena ada cara yang paling baik sekali. Wallahu a'lam. Baik, berikutnya selain daripada itu, kita beriman pula bahawa Allah membantu baginda dengan mukjizat hissiyah, yakni yang dapat dirasa dan dilihat. Itu mukjizat hissi. Mukjizat yang dapat dikesan dengan panca indera kita. Sebagaimana terbukti dalam hadis sahih seperti bulan terbelah dua. Ini salah satu mukjizat Nabi Muhammad yang dikhabarkan melalui hadis yang sahih, di mana perkara ini berlaku apabila sekumpulan orang musyrikin datang kepada Nabi dan minta Nabi datangkan bukti kebenaran baginda sebagai rasul. Lalu bulan tu terbelah dua. Ada beberapa riwayat. Sebahagian riwayat kata bulan terbelah dua, sebahagiannya berada di atas bahagian gua Hira. Bukit yang ada gua Hira tu. Bukit apa? Tak ingat. Bukit Sur. Gua Hira di Gua Sur.
Tak, lama tak baca sirah, keliru lah. Jabal, tak ingat dah saya. Tak apa, yang penting Gua Hira, bukit yang ada Gua Hira di situ. Separuh daripada bulan tu berada di atas, bahagian atas Gua Hira, dan separuh lagi berada di bahagian bawah. Sebahagian riwayat kata Gua Hira itu, gunung bukit yang ada Gua Hira tu berada di tengah-tengah di antara dua belahan bulan itu. Menyebabkan para ulama berbeza pandangan. Berapa kali sebenarnya berlaku terbelah bulan di zaman Nabi ni? Sebahagian ulama mengatakan 2 kali. 2 kali bulan tu terbelah di zaman Nabi Muhammad. Lepas tu bila terbelah, Nabi sebut, saksikan, lihat bulan yang terbelah itu. Itu salah satu mukjizat Nabi Muhammad. Bulan terbelah 2. Bulan terbelah 2. Batu mengucap salam kepada baginda. Ada batu yang mengucapkan salam kepada baginda. Ni di peringkat awal Nabi diangkat menjadi Rasul. Setelah berlaku peristiwa Hira ataupun sekitar peristiwa tu, ada batu yang memberi salam kepada Nabi. Berdasarkan hadis yang sahih, batang tamar mengisak-ngisak, betul? Mengisak-ngisak merindu kasih kepada baginda. Batang tamar ni cerita, hadis dikenali sebagai Haninul Jaz'i. Haninul Jaz'i, Jaz'i itu batang tamar. Hanin tu macam bunyi teriak unta nak bersalin, unta nak beranak. Bunyi teriak, kita pun tak tahu, tak nak dengar unta teriak macam mana kan. Tapi dia habaq macam tu. Apa kisah dia? Iaitulah Nabi sebelum baginda dibuat mimbar untuk Nabi, dia ada 2 kemungkinan. Sama ada Nabi berdiri di atas batang tamar tu, ataupun batang tamar itu menjadi tempat Nabi bersandar ketika Nabi letih berdiri menyampaikan khutbah. Wallahu a'lam. Mungkin 2, salah satu daripada kefahaman tu lah. Bila orang Islam semakin ramai di zaman Nabi, maka ada di antara sahabat yang cadangkan kepada Rasulullah untuk dibuat mimbar. Lalu Rasulullah bersetuju. Lalu sahabat tu buatlah mimbar. Ada yang kata cadangan itu dari seorang perempuan. Yang buatnya hamba milik perempuan tersebut, orang lelaki. Dia buat mimbar. Dan mimbar Rasulullah tu ada 3 anak tangga. Dan 3 anak tangga tu menghadap pada jemaah. Dan dia berada di sebelah kanan Rasulullah. Macam kedudukan mimbar ni lah. Imam di sini berada di sebelah kanan. Suatu contoh yang akan tengok mimbar masjid, boleh dikatakan semuanya berada di sebelah kanan imam. Itulah kedudukan mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti seketika untuk azan.
Kemudian tuan-tuan, apabila siap dibuat mimbar untuk baginda Nabi SAW, Nabi berkhutbah di atas mimbar. Lalu Nabi membiarkan batang tamar tadi ni. Pada malam hari, sahabat dengar bunyi seperti unta hak teriak tadi ni. Lalu sahabat mencari di mana bunyi unta di dalam masjid. Cari-cari. Sehinggalah mereka dapati suara itu datang dari batang tamar tadi. Lalu mereka panggil Nabi SAW. Nabi datang, Nabi keluar dan Nabi pergi kepada batang tamar itu. Nabi sentuh, pegang, seperti memujuk batang tamar kering. Seperti memujuk batang tamar tersebut. Lalu batang tamar itu pun diam. Lalu Nabi kata, kalau Nabi tak buat begitu, dia akan terus teriak sampai hari kiamat. Hadis ni tuan-tuan, hadis sahih. Bahkan bukan sekadar sahih, bahkan dia diriwayatkan dalam jalan periwayatan yang banyak sampai ke tahap mutawatir, kata sebahagian para ulama. Maksudnya peristiwa itu berlaku secara pasti. Hadis itu dikenali sebagai hadis Haninul Jaz'i, hadis teriakan batang tamar. Itu yang dimaksudkan oleh penulis kitab. Kemudian dia kata lagi, kat mana tadi? Terpancar air daripada celah-celah jari baginda. Ini masyhurlah. Tok guru dulu pun ada sebut. Kita dalam permusafiran, antaranya Rasulullah ketika dalam kekurangan air, sahabat tak cukup air untuk berwuduk dan minum, lalu Nabi hulurkan tangan baginda, keluar air dari tak celah-celah jari baginda, cukup digunakan untuk jumlah orang yang ramai, lebih kurang dalam 80 orang lebih ataupun lebih lagi daripada itu. Cukup. Sehingga kan para ulama, antaranya Al-Imam As-Subki, dia sebut tentang air yang lebih afdal. Kata As-Subki, afdalul miyahi ma'un qad naba' min asabi'in nabiyil muttaba' yalihi ma'u zamzam fal kautharu fanailu misra thumma baqil anharu. Kata Imam As-Subki, afdalul miyahi ma'un qad naba', air yang paling afdal sekali adalah air yang telah keluar min asabi'in nabiyil muttaba', dari jari jemari nabi yang diikuti, itulah air yang paling afdal. Yalihi ma'u zamzam, selepas itu baru datang air zamzam. Fal kautharu, selepas itu baru datang air sungai Kautsar. Fanailu Misra, kemudian datang air sungai Nil di Mesir. Thumma baqil anharu, kemudian baru datang air dari sungai-sungai yang lain. Jadi kalau ikut susunan afdaliyah, keutamaan air berdasarkan susunan Al-Imam As-Subki, yang pertama sekali air yang paling afdal adalah air yang keluar dari jari jemari Nabi Muhammad SAW, kerana ia merupakan air mukjizat. Kemudian kata dia, mukjizat lain yang ada pada Nabi SAW iaitulah makanan yang sedikit dapat mengenyangkan bilangan yang ramai. Ini masyhur, banyak berlaku peristiwa. Beberapa kes berlaku di zaman Nabi, makanan yang sedikit mencukupkan jumlah sahabat yang ramai. Bahkan ada juga minuman yang sedikit, susu yang sedikit mencukupkan semua ahli sufah. Orang susah yang duduk di masjid Nabi itu cukup semua minum sampai kenyang dengan hanya susu yang sedikit. Awan meneduhkan, betul. Awan meneduhkan baginda sebelum baginda dibangkit menjadi rasul. Kisah yang kita semua biasa dengar, kambing yang dipanggang bersyahadah, yang ini bersaksi di hadapan baginda apa yang berlaku kepada Abu Jahal ketika hendak apa tu? Hendak menghempas batu ke atas kepala baginda. Sehingga Abu Jahal dia nak lawan Nabi, akhirnya dia sendiri yang ke belakang. Ketika ditanya kenapa dia mundur, awalnya nampak macam cengeng sangat. Tiba-tiba bila dia nak buat tindakan kepada Nabi, tiba-tiba dia patah balik ke belakang. Kata Abu Jahal, ketika ditanya, dia nampak satu parit api yang sedang marak menyala. Kalau aku terus pergi, dah tentu aku akan masuk di dalam parit api tersebut.
Kambing Ummu Abdin, saya tak pasti apa ni. Ma'bad. Kambing Ummu Ma'bad boleh. Kambing Ummu Ma'bad mengeluarkan susu ketika baginda menyapu pada labu susunya dengan tangan baginda. Saya ingat ini kisah Abdullah ibn Mas'ud. Nabi dan Abu Bakar pernah lalu Abu Bakar minta susu kepada dia, Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud belum masuk Islam lagi pada ketika itu. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, aku ada susu tetapi aku ini ghulam mu'taman, aku budak yang diberi amanah, bukan susu aku. Lalu Nabi minta supaya didatangkan kambing yang masih dara. Kemudian dibawakan kepada baginda kambing yang belum beranak. Nabi pegang bahagian bawah perut kambing tu, lalu keluar, dia tulis sini labu susu, kantung susu tu keluar. Lalu diperah, Abu Bakar minum, Rasulullah minum, sehinggalah Abdullah ibn Mas'ud kata kepada Rasulullah, dia minta Rasulullah ajarkan kepada dia bacaan-bacaan yang Rasulullah baca untuk buat begitu. Kalau kita ada zaman tu pun kita teringin juga kan, nak boleh buat begitu. Tapi perkara itu tak boleh dibuat. Perkara itu termasuk dalam mukjizat hanya untuk Nabi SAW. Kemudian Nabi pegang kepala, tak silap saya, pegang kepala Abdullah ibn Mas'ud. Nabi kata, innaka ghulamun mu'allam. Sesungguhnya kamu seorang budak yang akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Abdullah ibn Mas'ud merupakan salah seorang sahabat yang alim. Tanah yang dilontar oleh baginda mengenai ke atas muka orang-orang musyrikin. Cerita yang masyhur ketika baginda, sebahagian riwayat ini ada isu sikit, ada perbezaan pendapat antara sahih dan tak sahih. Perkara gaib berlaku betul sebagaimana yang diramal dan diceritakan oleh baginda sebelum berlakunya. Nabi cerita perkara-perkara gaib dan sudah tentulah apa yang Nabi sampaikan itu benar-benar akan berlaku, kerana yang Nabi sampaikan itu adalah perkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memperkenankan doa baginda dan menjaga baginda daripada terbunuh dan lain-lain lagi sebagaimana yang disebut di dalam kitab-kitab sirah dan kitab-kitab hadis. Berikutnya kata penulis, Imam Bukhari mengasingkan hal mukjizat ini dalam satu tajuk, wallahu alam. Kita tangguh kuliah minggu hadapan. Kalau tak ada soalan nak tanya, kalau masih ada masa. Ada soalan? Kalau tak ada soalan, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.